Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cikgu Dini dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey, hari ini kita akan teruskan sambungan untuk tajuk yang lepas. Okey, sebelum tu Cikgu Dini ingin tanya dululah. Okey, ingat tak lagi apa yang tajuk lepas yang kita dah belajar? Okey, cepat. Okey, lagi? Okey, apa lagi jenis mata jahitan yang kita belajar? Okey, lagi? Okey, pandai. Okey, bagus. Okey. Jadi, hari ini kita akan belajar topik seterusnya iaitu kenali alatan jahitan. Okey, dalam tajuk ni kamu dikehendaki mengingati 12 jenis alatan yang digunakan dalam menjahit fabrik. Kita lihat paparan Cikgu Dini pada PowerPoint ni. Okey, kita baca sama-sama ya. Kenali alatan jahitan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Yang berikut ialah beberapa alatan jahitan berserta fungsi. Okey, yang pertama, pita ukur. Okey, biasa lihat kan pita ukur ni. Biasanya terdapat dekat kedai jahit ataupun kalau dekat rumah, biasanya mak kamu akan simpan juga pita ukur ni untuk mengukur pinggang ke, untuk pinggang seluar ke dan sebagainya. Okey, apa kegunaan pita ukur ni? Pita ukur ini adalah untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran pada badan. Biasanya siapa yang pernah tempah baju? Kamu pernah tempah baju kan? Okey, biasanya tukang jahit dia akan mengukur badan kamu menggunakan pita ukur. Okey, yang kedua ialah pembaris. Okey, pembaris ni tujuan dia mengukur dan menandakan pola pada fabrik. Okey, yang ketiga, kapur tukang jahit. Okey, kapur tukang jahit ni ialah kegunaan dia ialah untuk membuat tanda pada fabrik. Okey, kapur ni biasanya dalam berwarna merah ataupun warna coklat atau warna kuning yang nampak pada kain fabrik itulah, dan dia boleh hilang. Okey, dan akhir sekali untuk muka surat ni, roda surih. Okey, roda surih ni dekat sini dia ada tajam kamu tak nampak, boleh rujuk muka surat 7 dalam buku teks, iaitu memindahkan tanda pola ke fabrik. Okey, ingat memindahkan tanda pola ke fabrik. Okey, biasa pola ni dia akan letak pada satu kertas. Okey, daripada kertas tersebut dia tandakan kertas tu pada atas kain, kemudian dia akan timbul ada timbul kesan daripada roda suri ni ke atas fabrik. Okey. Seterusnya, alatan jahitan yang lain, kertas karbon tukang jahit. Okey, kertas karbon tukang jahit. Okey, kertas karbon ni tujuan dia untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Okey, kertas karbon ni biasanya kamu akan jumpa dulu cikgu tak pasti kamu pernah guna atau tak. Kertas karbon ni biasanya berwarna hitam yang kita guna dalam PSV tu, yang kita tekak atas. Ingat tak, ada satu kertas ni dia warna hitam. Okey, kita tekap dia atas kertas lukisan, kemudian kita lukis. Nanti yang warna hitam tu dia akan timbul dekat kertas. Okey, sama juga macam kertas karbon ni, cuma kertas karbon ni dia letak atas kain, kemudian tukang jahit dia akan letakkan satu kertas lain atas kertas karbon ni. Kalau kertas bercorak ke dan sebagainya, dia akan ikut corak tersebut menggunakan roda surih tadi. Kemudian timbullah corak tersebut atas kain yang kita nak jahit tu. Yang tu adalah kegunaan kertas karbon ni. Kemudian jarum peniti. Okey, jarum peniti ni akan diletakkan dalam bekas. Okey, tengok jarum ni, kamu biasa jumpa. Yang ni memang banyak ada dekat rumah kamu, mak kamu guna untuk letak pada tudung, dan ni juga boleh digunakan pada fabrik yang fabrik yang kita belum jahit, kita nak cantumkan sementara waktu. Okey, apa kegunaan jarum peniti ni? Jarum peniti ni digunakan untuk menyemat pola pada fabrik. Kedua, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey, dia nak tetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Maksudnya sebelum jahit tu nak pastikan kain tersebut tak lari daripada ukuran asal ataupun lari daripada
daripada apa yang telah ditetapkan tu, so kita guna jarum peniti. Ketiga, kalau kamu tak kenal juga dua-dua ni, cikgu tak tahulah nak kata apa. Okey, yang ketiga, gunting fabrik. Okey, menggunting fabrik. Okey, nampak berbeza gunting fabrik. Dia ada satu bahagian yang besar dan ada satu bahagian kecil. Yang besar ni digunakan untuk masukkan kita punya ibu jari, dan yang kecil ni digunakan untuk masukkan kita punya jari keempat jari lagi lah, untuk sesuai untuk digunakan untuk gunting fabrik. Biasanya sangat tajam, berhati-hati semasa nak gunakan dia. Kemudian gunting kertas. Okey, ni gunting yang biasa kamu jumpa. Okey, apa kegunaan gunting kertas ni? Gunting kertas ni digunakan untuk memotong kertas bagi membentuk pola. Pola ni kita lukis pada kertas lah. Okey, kemudian barulah daripada kertas tu kita letak atas fabrik. Kemudian baru kita guna roda surih untuk tekap. Okey, untuk tekap pola tersebut ke atas kain yang kita nak guna tu. Jadi, okey, seterusnya kita ada juga jarum jahit tangan. Okey, jarum ni yang kamu guna untuk jahit baru-baru ni dalam tugasan cikgu bagi tu, digunakan untuk menjahit fabrik. Okey, lagi mesin jahit mini. Okey, mesin jahit mini ni digunakan untuk menjahit fabrik. Okey, menggunakan elektrik untuk berfungsi. Okey, mesin jahit mini ni kecil je, dia tak boleh jahit benda-benda yang besar. Dia kalau sekadar untuk kalau kita jahit artikel jahitan yang kecil-kecil, sarung bantal ataupun sapu tangan boleh. Tapi kalau nak jahit langsir ke, nak jahit alas meja ke, kurang sesuai sebab dia hanyalah untuk jahit benda-benda yang kecil. Okey, lagi yang ni kamu boleh jumpa mesin jahit mini ni kalau dekat Shopee, tak silap cikgu RM27 je, murah je. Siapa yang dia minat jahit, dia nak teruskan lagi mahirkan diri dia dalam menjahit, bolehlah belajar bersungguh-sungguh. Nanti minta mak boleh ke saya nak belikan mesin jahit, boleh tak belikan saya mesin jahit, saya nak try menjahit. Tapi kamu kena guna sebaiknya lah sebab mak dah beli kan. Okey, lagi mesin jahit tangan. Yang ni dia macam stapler bentuk dia. Okey, kamu gunakan yang ni untuk menjahit fabrik, digunakan secara manual. Dia ni tak perlu memakai elektrik. Mesin jahit mini perlu pakai elektrik, tapi mesin jahit tangan ni tak perlu pakai elektrik. Okey, boleh juga tengok dalam Shopee. Kamu nak tengok bentuk dia macam mana, dia macam stapler. So nak jahit pun macam stapler. Kita tekan je, nanti dia akan gerak sendiri jarum dia tu. Okey, dan akhir sekali peretas jahitan. Okey, tengok peretas jahitan. Apa itu peretas jahitan? Okey, peretas jahitan ialah digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okey, yang ni biasanya tukang jahit akan gunakan dalam untuk menetaskan jahitan pada baju. Contohnya baju kamu terlampau besar, jadi kamu bawa ke tukang jahit nak buang, nak cabut balik benang yang kecil-kecil jeluju halus tu kan. Jadi tukang jahit perlu menggunakan peretas ni, sebab kalau dia guna gunting terlampau besar, jadi peretas ni dia akan masukkan dekat bahagian jeluju halus tu, nanti dia akan tetas sebab yang ni tajam bahagian ni. Okey, bahagian ujung peretas ni tajam, jadi dia akan dia akan cabutlah benang tu daripada jahitan tu. Okey, jom kita lihat langkah-langkah untuk menghasilkan artikel jahitan. Okey, dalam tajuk ni pula kita akan lihat bagaimanakah cara-cara untuk kita menghasilkan satu artikel jahitan ataupun satu benda lah. Artikel jahitan satu benda, satu barang, satu artikel untuk membuktikan kamu ni dah mahir dalam jahitan. Okey, yang pertama kita kena menjanakan idea kreatif. Okey, kita kena pastikan kita ni ada beberapa idea. Okey, macam mana kita nak buat? Apa yang kita perlu buat dulu? Okey, pertama kita kena cari dulu masalah lah. Okey, masalah apa? Okey, saya kalau kamu rujuk dekat muka surat
muka surat 10. Okey, kalau kamu tengok dekat situ, dia dah bagi satu masalah, iaitu bagaimanakah kamu hendak selesaikan masalah Alia supaya dia selesa memakai tali pinggang keledar. Okey, jadi kamu kena jana idea macam mana kita nak pastikan Alia ni dia selesa untuk pakai tali pinggang keledar. Okey, kemudian bila kita dah dapat idea, kita kena lakarkan. Kita nak lakarkan ni, kita nak kena lakarkan satu je ke? Tak, biasanya kita akan lakarkan kurang-kurangnya 3 lakaran. Lepas tu lepas kita lakar tu barulah kita nilai. Okey, kita nilai lakaran mana yang sesuai untuk kita gunakan. Okey, kemudian bila kita dah pilih satu lakaran yang sesuai, kita buat penambahbaikan. Apa yang perlu kita buat, tambah corak ke, tak guna kain yang bagus ke, berapa kos dia dan sebagainya. Kemudian kita pun bila kita dah pilih satu lakaran, kita kena kira dan membuat anggaran kos. Okey, kita ada bajet berapa ringgit? RM10. Jadi barang-barang yang kita guna tu adakah melebihi ataupun cukup-cukup RM10? Biasanya kita akan tetapkan bajet kita, kemudian kita akan buat kos lah. Kalau kita dah terlebih bajet, kita kena kurangkan lah. Macam contohnya bak kain yang kamu beli harga RM8. Jadi kamu kena kurangkan harga kain, pilih kain yang lain harga RM4 ke, untuk pastikan kamu punya artikel tu bajet dia hanya RM10. Okey, kemudian kita akan teruskan untuk hasilkan artikel jahitan. Kita menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Kita tentukan, okey, guna kain apa, corak macam mana, nak guna hiasan apa, nak guna apa, mata jahitan apa, jelujur halus ke, silang pangkah ke, insang pari ke, kita yang tetapkan nak guna apa. Okey, kemudian akhir sekali kita membuat pembentangan artikel jahitan. Okey, kamu kena ceritakanlah, okey, hari ini saya berjaya buat satu alas tali pinggang keledar. Okey, alas ini saya membuatnya menggunakan kain apa. Okey, saya menggunakan mata jahitan insang pari untuk mencantikkan lagi saya punya alas tali pinggang keledar dan sebagainya. Kamu kena buat pembentangan. Kamu guna mata jahitan apa, kamu guna kain apa, berapa kos anggaran kamu punya alas tali pinggang keledar tu dan sebagainya. Barulah kawan-kawan kamu ni, wow, hebatnya boleh hasilkan satu artikel yang cantik tapi dengan menggunakan kos kurang daripada RM10. Mesti ramai orang rasa teruja lah, rasa kagum sebab kamu berjaya menjahit dengan bagus. Kita dah habis dah kelas kita. Okey, jadi tugasan kamu untuk hari ini ialah pertama, kamu salin semula jenis-jenis alatan jahitan tadi. Ada berapa? Ingat balik, ada berapa jenis-jenis alatan jahitan yang cikgu cerita tadi? Okey, bagus. Okey, beserta kegunaan dia dalam buku nota. Okey, kemudian kedua, bina satu peta iting tentang langkah-langkah menghasilkan artikel jahitan. Sila rujuk muka surat 10. Sila rujuk muka surat 10 untuk kamu lihat langkah-langkah menghasilkan artikel jahitan. Yang cikgu terangkan tadi itulah. Okey, kemudian yang nombor 3, rujuk muka surat 10 dan 11 dalam buku teks. Sila hasilkan 3 lakaran artikel alas tali pinggang keledar yang sesuai. Okey, dia punya lukisan ni kamu boleh tengok pada muka surat 11. Okey, sama ada kamu nak ikut dekat muka surat 11 ataupun kamu nak buat rekaan terbaharu, cikgu benarkan. Okey, selepas kamu dah siap nota-nota ini, sila memuat naik dalam Google Classroom untuk cikgu memantaunya. Okey, boleh? Okey, selamat melakar semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.